Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sambungan daripada pengajian kita, nota yang ketiga ni, hadis yang ke-10. Wa bihi qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib qala haddatsana Sa'id ibn Bashir an Qatadah an Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi an Thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansurin la yaduruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wa jalla. Wabihi qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar qala sami'tu Mujalidan yadhkur an Sya'bi an Jabir bin Abdullah qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatta khattaini an yaminihi wa khattaini an yasarihi. ثم وضع يده في الخط الأسود فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Thawban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sentiasa ada dari kalangan umatku satu kumpulan di atas kebenaran, mendapat kemenangan dengan diberikan pertolongan. Orang yang menentang mereka tidak akan memudaratkan mereka sehingga datang urusan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama ni seperti mana dalam hadis yang terdahulu, sama lebih kurang juga. Dari segi pemberitahuan daripada Nabi SAW, iaitu akan ada satu kumpulan yang menegakkan kebenaran. Bila mana mereka itu tegak di atas kebenaran, maka pertolongan Allah SWT akan datang kepada mereka. Meskipun orang lain tidak memberi pertolongan kepada mereka, tetapi mereka tetap teguh menegakkan agama Allah SWT. Sehingga datang urusan Allah SWT, sehinggalah Allah Ta'ala mengkiamatkan dunia ni berakhir. Hadis ni dalam nota tu, nota nombor 1, dia kalau kira nota yang ke-67. Tak terperasan pula, tak baiki. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni pertama daripada Hisham bin Ammar. Biografi Hisham bin Ammar tu kita telah baca dah sebelum pada ni. Beliau mengambil daripada Muhammad bin Shu'aib, yakni Muhammad bin Shu'aib bin Shabur. Muhammad bin Shu'aib bin Shabur Al-Umawi Ad-Dimashqi. Beliau dianggap thiqah oleh Ibnu Mubarak, Duhaim, Ibnu Adi, Ibnu Hibban Al-Injili dan Ibnu Ammar. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang saduq, sahih catatannya, tak ada masalah lah. Kemudian beliau itu mengambil daripada Sa'id bin Bashir. Sa'id bin Bashir Al-Azdi Asy-Syami. Ibnu Hibban mengatakan hafalannya lemah dan teruk kesilapannya, dan beliau meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada Qatadah. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan Ibnu Madini mengatakan beliau seorang dhaif. Jadi dalam sanad riwayat yang ke-10 ni, dia ada masalah pada Sa'id bin Bashir. Dan seperti yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni,
bila kita kata dalam perawi dia ni, dalam sanad dia ni ada seorang perawi yang lemah, maka sanad ni adalah sanad yang lemah. Apakah mata dia ataupun hadis dia lemah juga? Berdasarkan kepada riwayat-riwayat sebelum daripada ni, tidak ada hadis ni dia sama kandungan dia tu dengan hadis-hadis sebelum. Maka kita kata hadis ni lemah pada sanad, tetapi isi kandungan dia tu masih lagi sahih. Jadi kita kata dhaiful isnad. Sanad hadis ni dhaif, walau bagaimanapun mata dia tu betul. Dan kita boleh katakan hadis ni sebagai hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Dan kita tak ada terlupa sini, iaitu hadis ni diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ni ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jihad, Abu Daud dan Tirmizi dalam Kitabul Fitan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian Sa'id bin Bashir ini meriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah tu Qatadah bin Di'amah bin Al-Aziz. Qatadah bin Di'amah Al-Aziz As-Sadusi Al-Basri, orang Basrah. Seorang yang thiqah lagi teguh, namun beliau terkenal dengan tadlis. Dia dikatakan tadlis ni, dia menyembunyikan siapakah guru sebelum daripada dia. Walau bagaimanapun, ulama jarh wa ta'dil mengatakan bahawa beliau adalah seorang yang sangat hafalan, sangat kuat hafalan dia. Sehingga Ibnu Sirin berkata, Qatadah ahfazun nas. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan bahawa Qatadah itu adalah orang yang paling kuat ingatan. Sebagai tambahan, beliau meninggal dunia pada tahun 117. Dan sepakat pengarang-pengarang kitab sahih berhujah dengan riwayat beliau. Kemudian Qatadah ini mengambil daripada Abu Kilabah. Abu Kilabah namanya Abdullah bin Zaid bin Amr atau Amir Al-Jirmi Al-Basri. Ibnu Sa'ad mengatakan bahawa Abu Qatadah ni, Abu Kilabah ini seorang yang siqah dan banyak hadis. Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang siqah fadil, orang utama, dan banyak melakukan irsal. Mana dia memarfu'kan hadis yang mauquf. Kemudian beliau mengambil riwayat daripada Abi Asma' Ar-Rahabi. Abu Asma' Ar-Rahabi namanya Amr bin Marsad. Dikatakan juga namanya Abdullah, beliau seorang thiqah. Kemudian beliau mengambil daripada Sauban. Sauban ni Sauban bin Bujdud, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau itu adalah hamba bebasan Nabi. Dikatakan beliau berasal daripada Yaman dan menjadi salah seorang tawanan. Lalu baginda membelinya dan memerdekakannya. Beliau sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir dan bermukim. Maknanya ada samalah dia dengan Nabi itu. Setelah baginda wafat, beliau berada di Syam, kemudian di Ramallah. Ramallah tu asal panggil Ramli. Ramli ni tepat di Palestin dah, Ramallah. Cuma kita tu dia bernama Ramli. Ramli ke apa tu, asalnya Ramallah. Jadi Ramallah tu nisbah dia dipanggil Ar-Ramli. Jadi ada ulama lah dalam mazhab Syafi'i itu Ar-Ramli. Jadi dia ada dua aliran, aliran Ibnu Hajar dan aliran Ramli. Seterusnya beliau pergi ke Hims. Hims ni satu tempat di Syam, di Syria sekarang ni. Membina rumah di sana dan meninggal dunia di sana pada tahun 45 Hijrah. Itu Thauban dan ramai ulama yang mengambil hadis daripadanya. Mata dia tu seperti yang telah kita bincang sebelum pada ni lah. Kemudian hadis berikut ni
Hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni daripada sanad yang bermula daripada Abu Sa'id, Abdullah bin Sa'id. Beliau ni adalah Abu Sa'id Al-Ashaj, Abdullah bin Sa'id bin Husain Al-Kindi Al-Kufi. Abu Hatim mengatakan beliau seorang yang thiqah, saduq. An-Nasai mengatakan beliau seorang yang saduq dan tidak mengapa dengannya, maknanya tidak ada masalah. Maknanya riwayatnya itu boleh diterima. Ibnu Ma'in mengatakan tidak mengapa dengan beliau, cuma beliau meriwayatkan daripada sekumpulan perawi yang lemah. Jadi kalau seorang perawi itu ada juga meriwayatkan daripada perawi yang lemah, dan kita dapat membezakan mana dia riwayat tu, walaupun dia ada meriwayatkan daripada perawi yang lemah, itu dari segi dia nak rekod lah, orang panggil tujuan dokumentasi. Cuma dia nak mengumpulkan riwayat. Maknanya sikap ulama hadis ni ada yang ketat, dia buat syarat dia hanya meriwayatkan daripada perawi yang thiqah sahaja. Ada yang bersikap longgar ni, dia ambil juga daripada perawi yang dhaif, cuma dari segi rekod dia lah, dokumentasi. Sebab dari segi display ilmu periwayatan hadis ni, kalau seorang perawi itu perawi yang dhaif, masih lagi boleh ditulis hadisnya, itu dengan arti bila ada sokongan, maka riwayat-riwayat tadi boleh dijadikan, kalau ada riwayat lain, riwayat perawi dhaif itu dapat dijadikan sokongan. Mana spare lah. Perawi dhaif ni bagi ulama hadis seperti tayar spare. Tidak gantung dengan dia, tapi time berajak nak lah. Maknanya kalau dalam satu bab tu hanya diriwayatkan daripada perawi yang dhaif, tetapi perawi yang dhaif tadi dia boleh menyokong satu sama lain asalkan kedhaifan itu dari sudut hafalan. Tetapi kalau kedhaifan itu dari sudut dia ada fahaman bid'ah, dia dhaif dari sudut terlalu kuat bercelaru, jadi pada ketika tu riwayat dia tu tidak dapat dijadikan sokongan. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak boleh ditulis hadisnya. Tapi kalau dia dhaif tu khafif, tidak berapa lemah, maka masih lagi boleh ditulis hadisnya itu. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang yang thiqah. Maknanya diterima baik, walaupun ada juga di kalangan guru dia tu orang dhaif. Tapi oleh kerana riwayatnya itu daripada perawi yang dhaif dapat dibezakan, maka tidak mengapa dengan riwayat dengan perawi tadi. Kemudian Abu Sa'id ini dia mengambil daripada Abu Khalid Al-Ahmar, iaitu Sulaiman bin Hayyan Al-Azdi Al-Kufi. Al-Ijli mengatakan beliau seorang thiqah, teguh, yang sabat dan berpegang dengan sunnah. Maksud dia ni, dia benar-benar menentang ahli bid'ah. Ibnu Sa'ad mengatakan beliau seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Bazzar mengatakan beliau bukanlah seorang yang tambahan riwayatnya itu dijadikan hujjah. Kerana sepakat ahli hadis mengatakan beliau bukan seorang yang hafiz, dan beliau meriwayatkan beberapa hadis daripada Abbas yang tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepadanya. Maknanya Abu Khalid Al-Ahmar ni tidak berapa kuat kedudukan dia tu. Kedudukan dia tu tidak berapa kuat, walaupun dikatakan sebagai thiqah, walaupun dia banyak meriwayatkan hadis. Maka dengan kenapa? Kerana beliau bukanlah seorang yang kuat hafalan dia, bukan seorang yang hafiz, dan beliau meriwayatkan beberapa hadis daripada Abbas yang tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepadanya. Maknanya beliau banyak bersendirian dalam meriwayatkan daripada A'mash. A'mash tu seperti yang telah kita baca biografi dia, iaitu Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ataupun gelaran dia A'mash ni, dia ramai anak murid. Tak? Jadi masalah kepada Abu Khalid Al-Ahmar ni dalam keadaan Al-A'mash banyak mempunyai anak-anak murid, tetapi apa yang dia riwayatkan oleh Abu Ahmad daripada Al-A'mash
tidak ada yang turut meriwayatkan bersama dengannya. Dalam istilah dia panggil tafarrud. Jadi kita boleh anggap dia ni syadz lah. Mana dia meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh seorang guru yang besar, yang mana guru yang besar ni ramai anak murid. Dia sahaja yang meriwayatkan. Jadi oleh kerana dia tidak menjadi oleh kerana tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepada dia, maknanya tidak ada siapa pun yang turut sama meriwayatkan dengannya dalam hadis tersebut, maka beliau dianggap sebagai tersalah. Jadi beliau ada keganjilan ataupun gharib, dia bersendiri. Maka dengan sebab itulah Hafiz Ibn Hajar menyimpulkan bahawa beliau seorang yang soduk. Dia benar tetapi melakukan kesilapan. Jadi kesilapan dia tu dikira atas dia banyak bersendirian dalam meriwayatkan daripada Amash. Padahal Amash tu ramai anak murid. Jadi biasanya setidak-tidaknya adalah ataupun setidak-tidaknya banyak persamaan riwayat dia tu dengan riwayat orang lain, tetapi dia ni banyak bersendirian. Kemudian dalam sanad ni juga ada Mujalid. Mujalid bin Sa'id bin Umayr Al-Hamdani Abu Amr Al-Kufi, seorang dhaif. Ibnu Ma'in mengatakan beliau seorang lemah hadis dan hadisnya tidak dijadikan hujjah. Mana hadisnya tu setakat boleh ditulis. Nak buat dalil kepada hukum tak boleh. Itu maksud dia bila ulama ni dia klasifikasikan perawi itu dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah, mana sekadar ditulis boleh hadis dia. Maksud boleh ditulis hadis dia tu mana buat simpanan lah. Cadar-cadar. Tetapi untuk dibuat hujjah tidak. Sebab untuk dibuat hujjah ni perawi tu mestilah seorang yang siqah dan teguh. Imam Ahmad berkata dia tidak memiliki apa-apa nilai. Mana tak ada erga, tak ada kedudukan. Mana riwayat dia tu nak ambil pun tak apa, tak usah ambil pun tak apa, tapi ambil pun tak boleh nak buat apa juga. Dan kesilapannya memarfukkan hadis yang tidak dimarfukkan oleh orang lain, yang tidak ditinggal, yang tidak dimarfukkan oleh orang lain. Maknanya orang lain kata hadis ni sebagai kata-kata sahabat, tapi mari dia kata hadis ni daripada sahabat, daripada Nabi. Jadi orang lain itu setakat mengatakan bahawa ini kata-kata sahabat. Tiba-tiba dia kata ni daripada sahabat, daripada Nabi. Itu masalah dipanggil memarfukkan apa yang tidak dimarfukkan oleh orang lain. Jadi maksud marfuk ni hadis yang diangkat kepada Nabi, diriwayatkan sebagai kata-kata Nabi. Jadi kalau hadis tu setakat sahabat dipanggil mauquf. Hadis mauquf, kata-kata sahabat hadis mauquf. Jadi sahih dalam periwayatan hadis seperti mana yang diambil daripada guru-guru, hadis tu berarti setakat sahabat. Tapi dia ni mari akak letak pada Nabi. Itu dia panggil masalah raf'ul mauquf, memarfukkan yang mauquf. Jadi kalau kadang-kadang kita nampak apa salahnya, hal ini tu akak pada Nabi. Tidak. Dia kena tengok hakikat periwayatan. Sebab guru ni kadang-kadang hak dia riwayat tu setakat kepada sahabat. Jadi kita tak boleh nak membandar tu hakikat kepada Nabi. Ahmad bin Sinan berkata tidak ada apa-apa nilai padanya dan ingatannya berubah di akhir umur. Mana dia jatuh nyanyuk. Sebab itulah riwayat dia tu dikira bercelaru. Kemudian Mujalid ni dia mengambil riwayat daripada Amr bin Syarahil, yang terkenal dengan gelaran Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi Abu Amr Thiqah, masyhur faqih fadil. Seorang ulama tabi'in yang terkemuka, lahir pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah. Beliau seorang imam, maknanya ikutan, penghafal hadis dan ahli dalam bidang fiqh. Asy-Sya'bi menyatakan bahawa beliau sempat dengan 100 orang sahabat. Beliau meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Jadi beliau ni, Asy-Sya'bi ni dianggap sebagai
orang yang paling faqih. Sehingga dianggap juga sebagai Ibnu Abbas di zaman dia. Padahal kalau zaman dia tu, kalau nak tengok Ibnu Abbas kan, tengok dia. Kehebatan dia tu dianggap sebagai Ibnu Abbas zaman dia. Dia tidak Ibnu Abbas tapi Ibnu Abbas tu zaman dia. Jadi Sya'bi ni mengambil hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi, salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah bin Ammar bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami. Jadi dia orang Ansar, masih lagi dikekalkan bahawa dia ni daripada Khazraj. Dia Ansar ni dia dua ya. Kalau tidak Khazraj, Aus. Kunyah dia Abu Abdullah. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai penjajian Aqabah yang kedua. Yang ini Aqabah Tsaniyah bersama dengan ayahnya Abdullah. Pada ketika itu beliau masih lagi kanak-kanak. Kemudian tentang kedudukan beliau ni sebagai ahli Badar ada khilaf. Sebahagian ulama menyatakan beliau salah seorang ahli Badar, akan tetapi ini tidak sahih kerana beliau sendiri menyatakan bahawa beliau tidak sempat menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana dihalang oleh ayahnya sebab dia masih lagi kecil. Beliau merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyaklah hadis dia ni. Di akhir usianya penglihatannya menjadi cacat. Jadi Jabir bin Abdullah ni dia banyaklah hadis dia terkenal tu. Hadis itulah nikahnya, bapa nikahnya janda. Jadi dia kata aku ni ramai adik-beradik. Jadi kalau dia nikah dengan budak-budak juga sama bayar dengan adik dia, tak kat pitah lah. Duk main selambut dengan adik ipar. Jadi dia ambil hak janda yang dapat mengurus adik-adik dia masih kecil. Dan dalam bab haji, Jabir ada satu hadis yang panjang. Kalau kita baca hadis Jabir dalam bab haji dalam Sahih Muslim tu, ceritanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni ayah kepada Ja'far Shadiq. Pergi nak belajar daripada Jabir tentang hadis berkenaan dengan Nabi SAW buat haji. Masa tu dia buta dah. Dan satu lagi dia ada satu lagi hadis Jabir dalam Sahih Muslim hak panjang juga. Jadi Jabir ni dia ada dua hadis hak panjang dalam bab haji, satu dalam bab fitan dah. Tak silap dalam bab fitan. Di hujung Sahih Muslim. Dua hadis Jabir hak panjang. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 94 tahun. Beliau juga sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Madinah. Jadi cerita dalam hadis ni, Jabir bin Abdullah berkata, katanya kami berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melukis satu garisan Nabi buat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dua garisan di kanannya, maknanya ni manja, kemudian bagi melata tu dua. Kemudian dua garisan pula di sebelah kiri. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya itu pada garisan tengah sambil bersabda, ini adalah jalan Allah. Jalan panjang lurus tu. Sebagai jalan Allah. Kemudian ada dua sebelah kanan, sebelah kiri ni. Mana tu jalan yang menyimpang. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah bahawa sesungguhnya ini jalanku, jalan betul agama Islam yang lurus, maka adalah kamu menurutnya, mengikutinya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan itu. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Mana satu saja jalan yang membawa kepada keredaan Allah Ta'ala, dan dia tidak ada jalan shortcut lah. Tak boleh nak ambil ke tepi, nanti temu di hadapan. Jadi kalau setengah hari tasawuf tu dia ada jalan shortcut juga tu. Boleh bertemu dengan Allah SWT dengan cara dekat. Maksud shortcut tu tak payah semaya lah. Tak payah semaya, gugur, taklif.
Bila kita yakin, maknanya orang-orang yang ibadat ni, maksud dia nak pada yakin. Kalau dia sudah yakin, tak perlu pada ibadat. Sedangkan jalan Allah tu mana jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi ni sentiasa menjaga amal dia, semaya dia tu sampai ke akhir hayat. Nota nombor 12. Tujuan dibuat garisan ialah untuk memudahkan penjelasan dan memberi kefahaman kepada pelajar. Ini dia panggil takribul ma'ani, mendekatkan makna. Maknanya lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat manawi ini dalam bentuk raja. Demikianlah sewajarnya seorang guru dalam menjelaskan sesuatu perkara, terutama yang bersifat konsep, yang bersifat makna, supaya mudah difahami. Manakala zaman ini orang buat carta lah, infografik macam-macam, supaya mudah difahami maksud. Jadi oleh kerana jalan hidayah ni mana jalan yang menentukan seorang itu selamat, maka Nabi memastikan supaya sahabat tu faham. Dan Nabi SAW berhujah. Berhujah apa yang baginda sebut tadi dengan ayat Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Nombor 13 ni. Ini adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Dan ia adalah jalan kebenaran yang membawa kepadanya, membawa pada redha Allah Ta'ala, dan mendekatkan seseorang kepadanya bagi sesiapa yang menyelusurinya. Manakala orang itu nak, faman syaa' minkum an yastaqim, siapa yang nak melalui jalan lurus menuju kepada Allah Ta'ala, maka ni jalan dia. Dia tidak boleh pilih jalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa orang yang berada di atas jalan kebenaran, jalan hidayah tadi, adalah firqah najiyah, iaitu kumpulan yang selamat. Sebab Nabi sebut, umat aku ni dia berpecah kepada 73. 73 puak. Satu saja yang selamat, itu Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut pegangan aku dan sahabat aku. Jadi, inilah jalan yang lurus ni. Jadi, itu adalah firqah najiyah. Maknanya munasabah, ya, Imam Ibn Majah wa mari hadis ni untuk menyatakan bahawa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu, sebab tajuk bab ni al-i'tisam. Tajuk bab ni ialah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka itulah jalan yang lurus. Ittiba' sunnah. Itu adalah jalan yang lurus yang kita duk minta dengan Allah SWT dalam surah Fatihah. Dan jalan yang ada kiri kanan itu isyarat kepada jalan Yahudi, jalan Nasrani ataupun jalan Ahlul Ahwa, Ahlul Batil. Orang yang berada di atas kebatilan, orang yang ikut hawa nafsu, orang yang berpegang dengan syubhat-syubhat. Orang yang lari daripada akidah yang sebenar. Jadi Nabi baca di sini ayat ni, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Mana jalan tu, jalan yang lain selain daripada jalan Siratal Mustaqim ni banyak. Satu saja jalan selamat. Jadi kalau jenis orang timur kata tak apa, jalan Islam kau, jalan Nasrani kau, jalan Yahudi kau, jalan Buddha, jalan Hindu kau, semua bawa pada Tuhan. Tak boleh pakai konsep tu. Sebab apa? Sebab jalan yang lurus tu adalah jalan tauhid, mengesahkan Allah, mengabdikan diri pada Allah, tidak menyeru selain daripada Allah. Walaupun jalan-jalan tadi dikatakan semua tu ada yang dakwa kata asal Buddha ni Islam, asal Hindu ni Islam. Kalau kita nak kata asal daripada Islam pun, dia kena ada bukti yang jelas bahawa agama tu dia ada tauhid ke tidak. Jadi agama hak tauhid ni tak adalah agama Islam. Jadi agama lain itu adalah agama yang mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah, kerana usul syirik tu, pemujaan selain daripada Allah, mengangkat hajat, menyeru selain daripada Allah Ta'ala tu benar-benar jelas wujud dalam agama selain daripada Islam.
Jadi Islam itulah satu-satunya agama tauhid. Jadi Imam Ibn Majah menutup bab Kitabus Sunnah ni dengan menyatakan orang-orang beriman ni dia kena menjaga dirinya itu daripada mengikuti jalan selain daripada jalan agama tauhid. Nombor 14. Janganlah kamu mengambil jalan yang lain dari Islam dan janganlah kamu mencari agama selain darinya. Sama ada agama itu Yahudi, Kristian, Majusi, penyembah berhala dan agama lain itu adalah kufur, syirik, bid'ah dan sesat, khurafat dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahawa jalan kebenaran tidak mungkin dapat berkumpul dan berkompromi dengan jalan-jalan kebatilan. Mana kalau kita nak satukan agama ni dengan mengatakan bahawa semua agama ni ajak pada kebaikan. Jadi sebenarnya ia dikenaki daripada agama yang benar ni, agama yang menyeru kepada tauhid. Itulah kebenarannya. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada selepas daripada pengabdian diri pada Allah Taala, tauhid pada Allah Taala tu melainkan sesat belaka. Jadi agama lain ni dia berasaskan kepada syirik, itu adalah jalan-jalan batil. Kemudian hadis ni tambahan yang terdapat dalam riwayat Musnad Ahmad. Mana hadis ni ada tambahan dalam riwayat Musnad Ahmad. Thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kemudian baginda bersabda, di antara jalan-jalan ini, mana dua sebelah kanan, dua sebelah kiri ni, tidak ada jalan, mana setiap jalan tadi pasti ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Maksudnya di setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak, yang mempromosikan, menggoda, membisik, menarik perhatian supaya manusia ikut jalan ni, jalan yang batil sesat tadi, dengan tunjuk bahawa ni jalan comel, jalan molek, padahal itu adalah jalan yang sesat. Kemudian hadis ni adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Walaupun sanadnya dhaif kerana kedhaifan mujalid, namun hadis ini dinilai sebagai hasan kerana terdapat syahid. Yang ini terdapat sokongan. Syahid itu mana sokongan daripada sahabat lain, iaitu daripada riwayat Ibnu Mas'ud dalam Musnad Ahmad nombor 41, 42. Jadi syahid itu hadis yang semakna tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan. Itu istilah dia syahid. Kemudian masuk bab yang kedua. Oleh kerana kitab Muqaddimah Ibnu Majah ni adalah satu kitab usul. Mana kitab tentang prinsip, kitab tentang akidah. Maka Imam Ibnu Majah membuat bab yang kedua ni, babu ta'zimi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlizi ala man aradah. Bab mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersikap keras terhadap orang yang menentangnya. Maknanya kita perlu mengagungkan hadis Nabi. Mana lepas daripada kita mengagungkan Al-Quran, maka hadis Nabi itu kita kena agungkan. Maknanya kedudukan yang tinggi hadis Nabi ini sebagai sumber hukum, sumber perundangan, sumber peradaban, sumber akhlak, sumber kepada ilmu. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab an Muawiyah bin Salih qala haddatsani Al-Hasan ibn Jabir an al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla ma wajadna fihi min halal istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haram haramnahu bukan Allah tu ala
Bukan ala. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Hadis ni Imam Ibnu Majah mengambil daripada Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Kita jumpa dah. Nombor hadis berapa tu boleh carilah. Daripada Zaid bin Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab ni, nombor 16 tu, Al-Khurasani, Al-Uqli. Beliau berasal dari Khurasan, kemudian tinggal di Kufah. Mana jauh tu. Mari daripada Rusia. Pada duduk di Kufah. Ibnu Ma'in dan Ibnu Madini mengatakan beliau seorang thiqah. Dapat dipercayai. Thiqah tu dipercayailah. Imam Ahmad berkata beliau banyak kesilapan. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab As-Thiqat. Mana ada dalam kitab As-Thiqat ni senarai Zaid Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab Al-Uqli Al-Khurasani. Dan mengatakan beliau selalu tersalah. Selalu tersalah. Titik situ. Hadisnya. Beliau selalu tersalah. Ayat baru. Hadisnya. Hadisnya dijadikan iktibar. Apabila diriwayatkan daripada perawi yang masyhur. Maksud hadisnya dijadikan iktibar ni bukan ambil pengajaran. Iktibar dalam istilah usul hadis ni. Hadisnya dijadikan sokongan. Hadisnya boleh diambil kira untuk dibuat sokongan. Maknanya kalau ada riwayat perawi lain yang tak berapa kukuh, ataupun lebih kurang dengan riwayat dia, maka tak apa dah ambil riwayat dia ni untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan sokongan. Itu maksud dijadikan iktibar di sini. Bukan iktibar dalam bab tazkirah, nasihat, tidak. Bukan dalam bab pengajaran. Tapi kadang-kadang ada juga orang keliru. Kita baca tu, dia kata hadis tu boleh diambil pelajaran. Itu kesilapan bila tidak membezakan istilah asal iktibar tu bila digunakan dalam ilmu mustalah hadis jarh wa ta'dil tu dia makna lain. Jadi hadisnya itu dapat dijadikan iktibar apabila diriwayatkan daripada perawi yang masyhur. Maknanya dia Zaid bin Hubab ni kalau orang atas dia tu orang terkenal. Orang yang kukuh, orang yang hebat, orang yang siqah lagi dipercayai, orang teguh, maka walaupun riwayat dia tu dhaif, walaupun dia tu dhaif tapi boleh ambil. Tapi sebagai iktibar lah, pada sebagai sokongan. Maknanya kena ada tapak dengan riwayat orang lain, kena gabung dengan riwayat orang lain barulah boleh. Macam lidi lah. Tak? Lidi tu kalau dia putus lidi, tak lewat nyapuh, dia kena sebekah. Kalau nak cocok sate pun tak padas. Dengan seputu lidi tu. Mana lemah tu. Adapun riwayatnya daripada perawi majhul. Kalau dia ambil daripada perawi yang tidak dikenali, majhul, maka ada padanya mungkar. Maknanya ada padanya itu mungkar. Maksud mungkar ni percanggahan dengan orang yang lebih kuat. Maknanya kalau kita tengok hadis Zaid ibn al-Hubab ni, kalau diambil daripada perawi yang tidak dikenali, maka akan dapati percanggahan dengan riwayat orang yang lebih kuat lagi. Mana orang lain sebut cerita lagu ni, dia cerita lain pula, berbeza sama sekali. Itu maksud mungkar. Mungkar di sini bukan maksud maksiat. Mungkar ni dipanggil nakarah. Maknanya percanggahan yang agak ketara. Dipanggil mukhalafah. Jadi dalam kaedah ilmu hadis ni, seorang perawi ni dikatakan orang kukuh ingat molek bila mana hak dia riwayat tu sama dengan orang lain. Cerita dia sama. Kalau kita kata, kalau mudah wartawan lah, bila Perdana Menteri kecek ni, dia ada 10 mic dah. Waktu siaran ni, bila malam karya tu tubik,
dalam berita tu tiba-tiba channel ni lain. Sok khabar ni lain. Mana wartawan ni kena panggil koboh dia ni apa lah cerita Perdana Menteri sebut lagu ni, kamu cerita lagu lain pula. Kamu tak boleh dah awak mari ambil liputan Perdana Menteri, tak layak. Kamu kena ambil menteri hok bawah-bawah ni. Tak padas sebab hok kamu cerita ni lain. Orang buka channel ni dengar molek tiba-tiba tengok ke channel lain. Tengok ke channel kita ni, riwayat daripada kamu ni, lari.